dah nak take off, Captain bagi arahan tak jadi take off, kena buat taxiing satu lagi keluar kat situ. Kerana navigation the machine Captain tu tak dapat detect. Dia kejap-kejap ada, kejap-kejap hilang. So memang dapat detect daripada passenger nak ucap selamat tinggal, nak pergi ke Malaysia. Dia punya teks masuk ke dekat COVID? Assalamualaikum, saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella. Kembali ke Audiosia ataupun podcast Borak Dalam Geli. Kali ini saya bersama juga lagi saya punya co-host yang macam apa yang dibenci disayang, dibenci disayang, dikecam dipuji, dikecam dipuji, dikecam timbul, dikecam timbul. Jangan kecam, kau cuba puji. Dapat aku job lain, tak boleh buat dah job dia. Lepas tu dia dikecam disentap, dikecam. Apa-apa pun life goes on. Life goes on. Kecaman pun macam itu adalah rencah rempah ratus dalam kehidupan. Wow, nyanyi penting, sikit bang. Yang penting kita jalan terus. Sukses terus. Amin. Ada yang tak suka, memanglah semua orang. Semua nak senangkan hati semua orang susah lah kan. Susah. Dan bukan semua orang suka apa kita buat. Dan bukan semua orang suka dengan undang-undang pun. Bukan semua orang suka dengan apa pun. Nah, whatever it is, kita punya podcast ni sentiasa dipenuhi ataupun diziarahi ataupun dilawati, ditontoni oleh semua lapisan masyarakat. Ya, betul. Okey, dan kita punya tetamu pada hari ini merupakan tetamu yang saya rasa viral juga. Memang viral. Viral dalam hujung tahun lepas. Pasal this seorang influencer yang tak perlu sebut nama dia kat sini, yang komplain pasal baggage dia, barang dalam baggage dia hilang. So saya pun mendapat tag daripada kawan-kawan ataupun netizen di sana suruh ulas pasal ni, menuntut penjelasan daripada Zarul Umbrella. Saya memang pada masa itu saya dah buka ni handphone dah. Dan nak tekan rekod dah. Nak tekan rekod dah. Tiba-tiba ada seorang makhluk Allah ni, yang dah keluarkan video dah. Lagi cepat pada kau. So aku pun tengok cakap, okey, dia dah complete dah semua, dia bagi tahu semua dah. So aku rasa macam no need lah kot, tak payahlah. So faham lah influencer tu kan. Netizen pun dah faham apa yang dia cakap tu memang betul sebab dia pun bekas pramugara juga. So tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia saya tampilkan, saya undang dia ke studio. Ramai yang tag dekat TikTok, dekat IG, suruh jemput dia untuk datang ke podcast Borak Dalam Geli. Tuan-tuan dan puan-puan, Atif Zul. Hello everybody. Hai Atif Zul, nama betul? Yes, nama betul. Muhammad Atif. Muhammad Atif Zul. You selalu tak dapat ni. You are so cute. Selalu tak orang cakap, you look like Ami Masdi. You look like Q Haidar. Macam tu lah. Aku ingatkan dia tak adalah rendang, tak berbuah rupanya. Rupanya tinggi, menjunang, mencanak-canak. Kalau tempat saya panggil ayam serama. Kita ingat ke dia ayam serama? Rupa-rupanya galak. Berapa tinggi tu? 182, 6 kaki. Memang asal tak buat modeling lu? Ada pernah buat? Ini pernah pergi cuba, Milan ada kot. rezeki. I think at that point, time tu pun saya tak handsome sangat kot. Okay. Dia memang ada time tak handsome Okay. Alright, sedikit pengenalan pasal Atif. Tetapi sebenarnya sebelum itu, saya nak bagi tahu kat sini sebenarnya, ini podcast ni kita letak topik tau, tajuk topik ni. Ini first time ni. Ini first time. Dah ada topik untuk podcast ni. Kita buat topik, topik tahun dia. Baru, topik baru lah. Yes. Sebab kita punya ni, you ada second one yang masuk dalam Geli ada LED ni. So I feel privileged. Thank you so much. Memandangkan you, orang kata, educate penumpang-penumpang dekat luar sana tu. So topik dia kita buka lah. Educate passenger pasal aviation ni. Kita nak educate, kita nak memberi panduan ataupun macam mana, bukan nak mengajar, tapi untuk mendidik mendidik penumpang-penumpang atau future, kasih awareness lah. Kasih awareness, betul.
Yang I'll pasal try my best. Baik, itu dah 8 tahun Okay. I tinggal dunia aviation. So I'll try my best. Apa yang I ingat, apa yang belajar, common sense, and what is by procedure. So I'll try to explain apa yang saya faham dan saya ingat. Tapi jangan risau kot, sebab rasanya benda-benda yang asas tu dia jarang bertukar. Yang bertukar banyak pada safety. Betul. Yang itu yang selalu that's true. bertukar. Yang lain tu Okay. lebih kurang sama je. Sebelum kita mulakan topik ni, kita nervous sedikit sebanyak lah your background. Asal mana, sekolah mana, Sekolah and then mana. bila Saya lahir- you join airline. Saya lahir di Johor Bahru, membesar di Kuala Lumpur sejak umur 2 tahun. And then I am just and then I sekolah menengah. Kat mana? Dekat Bandar Kinrara. And then I Bandar Kinrara, tempat aku ini- meniaga dulu. Oi. Dia Meniaga sekolah kat balik situ, lu. bang. I sekolah kat situ. Belakang bintang. Saya time tu saya sekolah lagi. Abang dah meniaga dah. 1999 lah meniaga kat situ. Oh, 1999. That's a long time. Okay. Sekolah rendah lagi kot. Oh, sekolah rendah. I sekolah rendah lagi time tu, betul. 1999 abang meniaga dekat Simpang 4 belakang bintang. Bandar Oh. Kirara. Okay. Kat situlah aku jumpa Bintang all my famous customer tu. from Malaysia Airlines punya cabin crew. Itu keluar magazine je aku meniaga kat situ. URTV dengan seluar pendek je. Okay, cerita. Lepas tu kat And Kirara. then I joined Aswara. Oh. Perfilman, tapi tak complete. After that, I left. Saya tinggalkan Aswara dan saya terus join airline AirAsia. Sorry. Tak apa. Okay, never mind. I joined the airline selama 4.5 tahun. From 2011 until 2015. Oh. So siapa you punya batchmate dekat Aswara tu? Aswara batchmate I, walaupun different department, but same batch is Nat Zaina. Oh. Tapi different. Nat dia ambil Theater dia berlakon. So saya masuk perfilman. Perfilman ada yang famous director lah sekarang dia orang. Okay, alright. Okay, kita sekarang segmen ni kita nak buat topik pasal how to educate passenger. So, bila this influencer keluarkan statement buat video pasal tu, kenapa you terdetik dalam hati you untuk Menjawab atau melibatkan diri Sebab dalam saya respond kepada ada seseorang, one of my followers tag in that video. So I just decided untuk buat video untuk respond dan kasih korang like some insight. Sebenarnya like all this stuff, isu-isu case back kena pecah masuk semua dah lama dah. Betul? Dah lama. It's just that tak ada orang bagi tahu. And as a matter of fact, actually zaman I fly, kita ada special announcement tahu untuk Hong Kong flight and China flight. Betul. Yang kita memberitahu yang kalau ada aktiviti yang mencuriga, suspicious activity, tolong report immediately kepada flight attendant. So I was just responding. Saya tengah respond kepada one of my followers yang tag I in that video. Yes. Itu juga yang saya hendak cakap masa saya nak buat video, nak jawab that pasal yang tak case buat tu. Lepas tu macam tengok dia dah bagi tahu dah semua. Sebab memang ada. Saya ingat tahun 2000 berapa, saya tak ingat tahun bila kan. Tapi memang during our briefing, IFS supervisor akan cakap sekarang ada case yang ramai back passenger dikopak, dicuri, something like that lah, dekat China punya route juga. Yes, baru minggu lepas saya tak ingat airline apa, tapi daripada Johannesburg ke Hong Kong pun ada satu kes keluar berita juga. Itu memang tak boleh lagi pula influencer ni dia flex dengan bag yang mahal lagi mengundang. Yes. So tak mungkin, pada saya tak mungkin cabin crew yang akan buat benda tu. Tak ada masa. Tak ada. Yes, tak ada nak scanning. Most probably ada syndicate lah. Syndicate yang, that's why then dia educate passenger macam mana untuk so called menyelamatkan bagasi korang tu. So you cakap macam mana tu lagi? Actually I bagi tahu yang actually ini saya punya practice sendiri, tidak diajar time saya flying, okay, but time as a passenger saya akan simpan bag di kompartmen yang bertentangan. So maksudnya kalau saya duduk sini, di sebelah saya nampak kompartmen yang kosong situ. Kalau ada, okay, so saya tahu ada ramai komen pun macam yelah, tapi kalau ada orang simpan bag macam mana, cannot do anything lah. Ini kita buat apa yang kita boleh buat lah. Tapi kalau ada space yang kosong bertentangan, sama ada di sebelah sini ataupun di depan, yang you boleh nampak, you lebih baik simpan di sebelah sana. Kalau you simpan dekat atas kepala, betul-betul kat atas kepala yang kita selalu buat, kadang-kadang ada bag orang lain. So bila mereka buka bag pun, kita tahu mereka buka bag kita ke. Because kita kena ingat, in that kapal terbang tu,
apa yang kita nampak, especially orang kat belakang, dia nampak semua. Dia nampak siapa pemilik beg ni. You tak tahu niat dia. Niat, kita tak tahu berapa lama diorang dah bob dahulu ke. Usually all the syndicate datang daripada orang yang buat awal-awal. Dia dah masak dah. Diorang dah study dah siapa pemilik beg, di mana mereka simpan. Musim-musim bulan-bulan tu pun ada faktor dia. Biasa musim cuti, peak season. Yes. Diorang buat kerja. Itu je. Dan lagi satu, of course, kalau boleh digalakkan anda bila disuruh boarding tu, beratur boarding awal-awal. Some airline dia boarding ikut number, some airline by ikut zone. Betul. Ataupun apa semua. So you beratur cepat-cepat. Better you jangan tinggal. Kalau you belenggang setakat backpack je, biarlah orang lain naik dulu pun tak apa. Because you backpack boleh letak di bawah seat di hadapan anda. Betul. Which is for me, kalau you ada duit 10,000 cash ke, you better jangan letak dalam you punya bag kot. Dalam tapi bag. bang, kalau backpack tarik tu Sekarang zaman elektronik dah, apa nak bawa. Kalau ada orang cakap macam ini semua tanggungjawab airline lah, nak letak bag, habis tu kena buat satu seat kena buat satu lah. Tidak juga because sudah kita salahnya. dah bagi announcement, it's your responsibility. Yes. Everything that is on board di dalam kapal terbang, harta barang you is your responsibility. Kena letak CCTV lah macam ni. Kalau aircraft dah tak selamat lah. kau bukan tukar karakter Suka kereta bodoh sekejap. Okay, aku terima. No lah. Okay, bagus. Sebelum orang tulis, kita cakap dulu. Matikan enjin tu. Macam kau parking kereta. Kau parking dalam kereta, kau buat letak Rolex ke dalam tu, batu kau biar letak atas dashboard macam tu, memang kau mengundang orang lah. Sama juga kau masuk, sebab parking takkan jaga you punya kereta dalam tu. Betul. Pihak pengurusan parking dia jaga, kalau apa-apa pun dia tak tanggungjawab. Sama jugalah dengan bag dekat dalam kabin tu. Your own responsibility lah. Tapi bag saya mahal, saya tak letak kat kaki, dirty. Macam mana saya tahu dia dia bersih? Itu cakap tanggungjawab tu. Tu tanggungjawab dalam masuk dalam tanggungjawab jugalah. Itulah risiko yang you ambil sendiri. Tapi kadang-kadang macam Sikit pun tu fikir tau, macam you nak naik kapal terbang, you dah tahu barang apa you nak bawa, you dah organize dalam otak you mana nak letak semua tau. Tapi macam mana orang boleh tak organize tau, baru tahu bag ni tak letak kat bawah, baru tahu bag tu aku kena nampak selalu ada faham tak? Kalau saya nak serah pada airline, saya terus letak check-in bag bang. Betul. Check-in bagi terus kat airline, settle. Betul. Ada tag, ada semua CCTV kat bawah. Cung. Semua tahu bang. Betul. Okay, betul first, because I ada orang tag juga, macam like, ada orang respond tentang this respond yang I beritahu lah, macam bag mahal bang. But memang tak salah bawa bag mahal. It's okay. But you have to be responsible on yourself lah. Macam you tak boleh lah macam mengharapkan yang you bawa bag mahal, everything is, selalunya ada orang ni macam dia anggap bag mahal tu maksudnya security dia pun lagi canggih. Bag tu. But it's not true. Itu tidak benar. Kadang-kadang bag branded ni, yang buat mahalnya is just the brand. You know, in terms of dia punya kunci dia, semua dia standard biasa je. Biasa je. Betul. Yang buat syndicate dia pun macam-macam bag dia buka. Dia orang dah ada training akademi. Tah kunci LV, Chanel apa bag semua dia yang buat. Samsonite dia buka je. Kan. Dekat route China ni macam-macam orang buat pasal. Kan. That's why itu tanggungjawab kita lah. Okay lah, to be fair, aku cuba berada di dalam kasut si influencer tu. Dia kata itu tanggungjawab cabin crew lah. Saya dah bayar tiket dia apa semua, saya dah letak. Lepas tu dia yang suruh saya letak kat situ. Lepas tu dia kata tiba-tiba ada ruangan kosong untuk saya, something like that. Seperti seolah-olah dia rancang Saya ada jawapan pada itu. Selalu cabin crew dia arrange bag. Betul. Actually dia arrange siap-siap. Dia tahu passenger coming. So mana dia boleh arrange, dia arrange okay, this compartment aku boleh arrange dapat satu lagi bag. This compartment langsung tak boleh dah, kecuali aku keluarkan yang tu, aku swap dengan yang tu. Aku bagi tahu passenger whose bag is this. Betul. I swap, ada masuk ke sini, I dapat masuk dua lagi bag. Betul. Itu yang si influencer cakap. Yes. Kenapa tiba-tiba ada ruangan bag untuk dia? Ya, betul.
yang terjadi itulah sebab yang terjadi. Sebab cabin crew akan arrange. Time saya fly pun macam tu juga. Selagi ada boleh buat space, kita buat space. Memang. Sebab kita dah tahu kat belakang macam dah penuh, ada passenger lagi kosong, seat kosong ni. Flight full. Dah tahu dah orang nak masuk. Kita proaktif. Cabin crew ni selalu dia buat kerja senang. So kita arrange pusing ke, tolak terbalikkan bag tu jadi satu ruangan. Itu yang that's why yang influencer tu dia cakap, kenapa dia macam pelik, tiba-tiba ada ruangan kosong untuk dia. Seolah-olah dia cuba. Saya tak tuduh lah. Seolah-olah daripada kenyataan itu dia menuju kepada cabin crew yang buat kerja. Faham. Saya tak tuduh dia itu, tapi mungkin salah satu pun berapa persen. Tapi memang seolah-olah seperti dia rancang. Tapi kadang-kadang kita kena tengok perspektif yang membantu. Ini sekadar apa yang saya agak kenapa dia jadi kosong untuk tempat dia tu. Of course dia nampak seat kosong, cabin crew nampak seat kosong kat situ. So gonna be a passenger dekat situ. So dia arrange. Macam cakap tadi lah, dia keluarkan yang kecil-kecil, you bagi yang kecil-kecil, you can put your bag in front of you. Yang bag, selalu bag kecil-kecil ni yang boleh menyumbang kepada beberapa lagi ruangan yang tak organize. Yang tak organize kan. Bila passenger macam campak je yang bag kecil. Actually kalau bag kecil tu kan kita nak organize, ambil bag kecil tu letak kat bawah. Tanya passenger siapa punya ni. Kalau minta kebenaran lah. If possible. Actually this one is something I want to educate kepada kru. This one saya tujukan kepada kru. Jangan sekehati main sentuh ataupun angkat bag passenger. You kena minta kebenaran. Ada juga jenis case yang macam diorang complain, passenger complain, tengok barang I pecah sebab kru tu yang angkat bag I tadi. So it's always important pemilik bag itu juga kena sentuh ataupun kena juga ada tangan sentuh bag sekali when you want to ubah suai the bag. Lokasi bag. Me myself I buat macam I tanya bag siapa, ini bag siapa. Kalau tak ada siapa jawab, I letak balik lah. Kan itu je lah sebelum apa-apa jadi kan. Sebab ada komen juga yang tanya, Atif, kru memang kru kena suruh passenger angkat bag ke? Ada in my comment lah, dia kata I said that one is untuk for the reliability punya kind of state lah, so that kalau kita angkat bag sekali dengan passenger, mereka tak boleh 100% salahkan kita kalau ada barang rosak di dalam ni. Betul. Nak cerita pasal tu barang rosak pasal kru kan. Saya pernah ada pengalaman kru ubah saya punya, kita panggil apa bang? Night stop punya bag tu. Yang garment carrier tu balik daripada Istanbul. Beli pinggan cantik dah balut-balut. Kan kita kat belakang pecah. Kru yang ubah lah. Tapi saya diam je lah. Hari ni saya cakap. Tapi tu berbalik pada dia kena tanya tanggungjawab tu juga. Siapa suruh kau letak pinggan dalam beg tu kan? Kita kru bang, tak ada cat. So barang-barang fragile pun jagalah. Kena jaga. You letak tag ke ataupun you notify cabin crew awal-awal lah. Notify tak cabin crew? Notify. Bukan sangat notify lagi, noti lagi. Okay, apa lagi yang itu pasal baggage lah. So moral of the story, kalau boleh belenggang lah masuk kabin. To be ataupun backpack letak bawah seat depan anda. Betul. And then kalau ada bag juga, make sure bag tu kunci rapat elok-elok. Make sure tak ada barang berharga dalam tu. And then cuba masuk awal kalau boleh. Lagi bagus awal. Kalau ada yang wrapping tu, service wrapping. Wrapping lagi bagus, betul. Walaupun masuk selalu kita wrapping untuk check in kan. Tapi I bawa wrapping kalau I bawa wrapping naik atas pun wrapping juga. Sebab especially kalau ada benda berharga. Especially pula kalau flight malam, semua dah lena, senang dia buat kerja. Itulah moral of the story. And then ini pula berbalik kepada beberapa hari yang lepas ni, mungkin beberapa minggu lah selepas, kalau video ni keluar beberapa minggu selepas kejadian Japan Airlines yang berlanggar dengan satu buah pesawat kecil. Itu sebabnya kenapa tu, next ada video lah kita akan cerita. Tapi yang nak cerita kat sini ialah how cabin crew manage to evacuate almost 369 including 379 lah, tak tahulah berapa kan, tapi almost ramai 400 lah. Almost 400. 3 Airbus 350 is a wide body aircraft, which is ada
ada 10 pintu. Dan kejadian itu hanya, tak silap saya nampak dalam video ini, don't quote me lah, tapi saya nampak dalam 2 dekat depan, the forward door ada 2 left and right dibuka, dan satu video yang nampak lagi di belakang sekali, I'm not sure left or right ataupun 2 buka ataupun 1 je buka. So maksimum dia boleh buka 4 ataupun 3 je. Atau 3. Dan dia boleh keluarkan seramai almost 400 passenger dalam masa 90 saat tu. I didn't know that. That's but 90 saat is a standard procedure. Yeah, 90 seconds. Nice to know juga. Nak educate juga ni. Betul, kena educate diorang ni. 90 saat dia yang Japan Airlines tu 300 lebih tu keluar. Betapa, dan kita nampak video dia semua sopan santun, walaupun dalam chaos dengan api apa semua, dia orang boleh bertenang. Boleh tenang dengar arahan. Dengar arahan cabin crew. Which is ini kena me myself also I ambil iktibar juga, in case jadi juga during I jadi passenger ke, jadi benda-benda macam ni, kita follow cabin crew punya instruction, selamatlah. Kalau tidak ada apa-apa yang di luar jangkaan. Kan? Apa komen you pasal macam mana passenger cabin crew tu? No, I think because itu pun, orang Jepun kan memang dia orang ada disiplin. Itu dia orang memang very discipline. So I tak surprised that dia orang boleh buat macam tu, sebab memang dia orang jenis yang banyak bersabar, dan juga dia orang very patuh dengar arahan. Kan? Itu dalam budaya dia orang. Itu budaya orang Jepun. So for me, number 1, rule number 1, jangan panik. Sebab kalau you panik, you tak boleh dengar pun cakap flight attendant. Kan? So ada video juga, I rasa ada video yang diorang record dari dalam. Dari dalam. Diam aja, tak ada orang menjerit. Tak ada. Kalau akulah kan. That's why. Aku tak boleh. Dah. Wow, nak keluar cepat. Macam mana nak keluar ni? Mesti dah jadi macam tu tau. And then PA pun tak jalan masa tu. Tak. That's why bila semua diam, you boleh dengar tau apa instruction from cabin crew. Betul. Itu yang dia, I rasa key point salah satu je, sebab masing-masing diam dan dengar je arahan. Lepas tu dia cakap, ada satu komen yang mengatakan diorang tolong buat evacuation command juga. Dia tolong. Dia dengar cabin crew cakap evacuate, dia evacuate juga. Dia tolong bagi tahu yang kat belakang-belakang tu. Itu yang pada saya kerjasama juga penting jugalah di kalangan. Kalangan penumpang dan semua ni. Dan saya rasa sebabnya salah satu dia adalah itu pun macam kita cakap awal tadi, itu pun salah satu dia orang boleh keluar dengan tangan kosong. Kau bayangkan kalau kau bawa barang-barang berharga ke atas overhead compartment tu, tak ke kalutnya kau. Betul. Dia orang keluar tanpa baggage. Kalau korang mesti dah fikir korang punya emas kat atas, korang letak gelang tak semua kan. Sebab tu LB kat atas. semua kat atas tu akan terbakar, nampak rangka je. Jadi sebab tu cakap tak tahu lah, macam saya tak sempurna, tapi kalau travel ni, kalau tengok kru-kru travel macam saya, orang selalu tak cakap, kau pergi Terengganu ya, kau bawa pasport. Abang bawa pasport gitu. Baguslah. Kadang-kadang saya bawa, kadang saya tak bawa. Kadang-kadang bawa. Saya jadi habit, sampai sekarang masih bawa, sebab boleh naik flight. In case. Sebab kita di kru dulu, tapi janganlah korang bawa pasport belakang hilang, pasport korang tak biasa. Janganlah macam tu. Maksudnya pasport dan juga IC tu dekat dalam poket. Saya tak letak dalam bag. Sebab anything happen, saya boleh lari. Lepas tu naik flight, saya selalu pesan kat adik-beradik saya macam ni lah, macam Jepun tu. Kalau naik flight pakai kasut. Betul. Jangan pakai heel, jangan pakai apa. Sebab saya selalu bayangkan kalau jadi apa-apa dalam hutan, mungkin Atif boleh share sikit tak, bila kita nak terjun slide, apa yang kita perlukan? Apa yang perlu dibuat bila nak terjun especially slide? Kasut. So kasut, kalau high heel semua kita kena buka sebenarnya. Kena buka. Betul. Takut apa? Takut tercocok pula slide tu. Itu reason jadi dia. lembik pula. Daripada slide nak kena terjun pula. Lepas tu yang tanya, alah bang, kaki ayam lagi bahaya, nanti kaki saya terpijak apa semua. Macam mana kau jawab? Lebih bagus terpijak apa-apa kaca ke apa-apa daripada dalam kapal tu. Daripada bocor slide tu, kalau tak boleh keluar dah. Lagi mengancam, lagi beratus nyawa lagi. Orang selalu ingat kenapa tak boleh just lompat je. Tinggi. Aircraft tu tinggi. Kalau tak ada slide tu tinggi sebenarnya. Jarak pintu daripada ke tanah agak
Tinggi. Dia Boleh. orang ni duduk tengok filem. Boleh tengok filem, tempat pintu tu dengan tanah tu rendah je. Boleh turun. Tengok Tom Cruise pula tu. Memang. Bergayut. Memang. Jangan haraplah macam tu realitinya weh. Yes. So you kena dengar cakap flight attendant kadang-kadang tak boleh suka hati juga keluar emergency exit, kena tengok bahagian luar. Kalau ada api ke ataupun keadaan di luar tak selamat. Sebab itu kalau time landing dengan take off, kita selalu suruh buka korang punya tingkap sampai penuh. Ini adalah responsibility awak juga sebagai seorang penumpang, where you can also jadi mata untuk keselamatan. So kalau ada nampak apa-apa yang tak betul ke di luar tingkap, terus bagi tahu flight attendant. Yes. So itulah antara satu sebabnya. Dan kenapa saya kena buka kongsi pengalaman saya pakai stocking waktu kita training turun slide pun. Pakai stocking tanpa ada cover yang dibagi waktu training. Betul. tu. Stocking tu haus tau. So, So bayangkan kalau yes. korang tak pakai apa-apa. That's why lah kalau boleh just pakaian pun memain peranan juga. Ya, kan? pakaian. Kalau you pakai pakaian nipis, you kalau skirt pendek di terjun slide tu agak ni jugalah kan. Ada akan berlaku cedera-cedera kecil lah. So tak better kalau you nak travel lama-lama ke whatever, sekejap ke, better pakaian untuk nak kapal terbang tu proper lah. Apa lah pakai jeans sebab boleh daily. Walaupun style. excited nak pergi Bali ke nak mandi air, nak bayar tak ya? Pakai jeans. Pakai jeans. Paling yang best selamat, Jeans selamat. jeans selamat, Sport ataupun shoes. sport shoes, sweat shoes, bukan sweat shoes, sorry, sweatpants, Sweatpants, betul. hoodie macam ni. Hoodie dia pakai fashion macam tu lah. Tak payah fikir macam nak high end sangat. Betul. Kan? Pakai fashion yang macam jumpsuit yang penuh, yang overall hitam, lepas tu kasut ada emas. Naik kapal terbang buat style-style macam tu. Kalau pakai itu kan saya tengok pun saya macam, kalau lah jadi apa-apa macam mana nak explain suruh buka kasut tu. Ya, pasal yalah, kalau boleh bagus. Tapi kalau dah tak boleh, you tiba-tiba jadi macam Japan Airlines tu dengan you dengan seluar nipisnya apa semua, terjun je lah. Whatever it is, nyawa lagi penting. Jangan bang, itu untung terjun selamat bang. Kalau haba daripada tepi tu bang, yang nipis tu dah hilang. Sampai bawah tak ada baju dah bang. Dah bogil lah. Nipis sangat. Ditambak api. Kan. Okey lah. Kita dah hampir tamat segmen pertama. Kita masuk ke segmen kedua. Kita masih lagi akan educate. Saya nak educate diorang cara pilih makanan bang. Okey, bagus. Okey. Kita berhenti seketika. Kita jumpa selepas ini. Hai, jangan lupa saksikan podcast Borak Dalam Gali di YouTube Zara Umbrella. Hai korang semua, jangan lupa untuk korang subscribe, like dan juga share lah kita orang punya YouTube ni untuk support. Dan kali ni untuk anda kita dah ada LED, betul, kita ada gas. Jadi sebagai tanda ada terima kasih pada kami, korang teruslah like, share, komen kat bawah yang positif. Okey, kita selamat datang sekali lagi. Ini untuk yang berikutnya. Dah tengok dah iklan tadi. Tengok sampai habis iklan. Jangan tengok sekat-sekat. Sabar, okey. Dah tengok iklan, sekarang kita nak sambung nak mendidik anak-anak murid kita yang bakal naik kapal terbang. Kan? Ini semua cerita dalam kapal terbang. Kalau nak educate sebelum naik kapal terbang kat rumah tu, bang, 3 hari 3 malam tak habis bang. Betul. So, cakap tadi pasal nak educate apa? Pasal makanan. Okey, makanan dalam airline kita ada pelbagai jenis airline. Satu airline yang dijual dalam kapal terbang. Satu full service. Kita ikut jenis. Okey, saya mulakan dengan full service. Okey. Bila anda beli tiket, anda dah tahu kedudukan anda macam mana. Okey, anda duduk tengah, duduk belakang, duduk ujung, duduk depan. Selalunya di depan tu harga mahal. Bukan saja selesa, tetapi biasanya kat depan sekali tu dia dapat makan dulu. Pilihan-pilihan makanan, ayam ke ikan dengan sayur, ikan dengan bihun, ayam dengan nasi, dia dapat pilih dulu. Jadi untuk mengelakkan anda, ialah saya tak boleh makan ikan lah bang, saya tak boleh makan ikan lah, saya kena makan ayam je. Tapi naik duduk kapal terbang belakang sekali. Nasihat saya sebelum naik kapal terbang makan dulu. Ya bang, itulah yang terbaik. Ya, setuju. Betul. Sebab kita tak tahu sebenarnya you waktu sampai dekat you tu dah dapat lagi ke tak ikan yang you nak tu.
ataupun ayam yang you nak tu. Kecuali you kat tengah dan sebagainya. Tapi tak boleh suspect lah. Kru biasanya kat setengah. Kalau full service kadang-kadang diorang boleh start depan dengan belakang. Jumpa kat tengah. Tengok kita tengok arahan daripada leader. Dia ada 2 cara dia. Dia ada banyak cara. Kalau ini SP dia. Kalau pesawat yang satu laluan tu, normally dia akan bermula mid in the center, maknanya bermula di belakang sekali dengan depan sekali. Ya. Ada juga yang bermula di tengah dan dia orang separate ke belakang dan ke depan. Depends lah pada nasib-nasib lah kan. Kalau korang jenis yang particular tak boleh nak makan ayam, tak boleh nak makan ikan, kalau you naik full service you boleh request. Betul. Saya cakaplah non-chicken meal ataupun non-fish meal, whatever, fish only, vegetarian ke whatever lah. Itu korang selamat. Korang confirm dapat apa yang korang hendak makan. Tapi kalau jenis yang kau semua okey je, belasah je semua, tak ada masalah lah. Tapi kalau kau jenis yang nak cuba nak dapatkan juga ikan tu, let's say nak cakap ikan tu, susah nak bagi tahulah kan. Lagi satu kecuali kalau you pre-order lah. Pre-order macam di apa Everyone Can Fly low cost, dia pre-order kan. Dia ada pre-order dan kita jual juga. Tapi yang jual tu selalu nasi lemak selalu habis. Nasi lemak memang sedap lah. Memang sedap. Selalu habis. Kan, so, lepas tu diorang cakap, kenapa tak bawa banyak-banyak? Apa tak jual banyak-banyak? Kenapa tak jual banyak-banyak tu? Dia mungkin itu daripada sale punya marketing, aspek sales lah. Selalu dia ikut apa sedap hati diorang. Kalau selalu ikut musim. Diorang biasa kena kalau, ada let's say sebab diorang kena ada fokus berapa banyak nasi lemak. Dan diorang tak pernah serve nasi lemak tu sejuk-sejuk. So diorang nak preheat. So kalau dah preheat, diorang dah tak boleh lagi dijual untuk penerbangan yang berikutnya dan berikutnya. Maksudnya dia rosak. Jadi banyak benda kena fikir sebelum memuaskan hati you seorang yang tak dapat untuk hari itu. Let's say kalau breakfast morning flight mungkin nasi lemak banyak. Betul. Banyak nasi lemak mungkin banyak kalau breakfast dah punya meal. Kadang-kadang tak 100% dia bagi nasi lemak. Kalau 100% tak ada 100 nasi lemaknya. Betul. Kan nasib-nasib lah. Kalau kau duduk belakang-belakang tu tak dapat lah. Tengoklah kalau pre-book selamat. Kena pre-book lah kan? Pre-book lagi selamat. You better pre-book. Alright. Tapi saya tak faham kenapa diorang marah bila tak dapat benda apa dia makan. Dia tak pre-book, dia tak special meal. That's why kita educate ni hari ni. Okay. So you kena faham dia punya law dia memang macam tu. Law dia memang macam tu. Kalau you jenis yang nak makan ikan, nak makan nasi lemak, you order saja ataupun you request ikut your airline. I think 48 hours ko, 24 hours before sebelum flight. Macam tu lah. Boleh pesan kek pun, jangan risau. Boleh. Ada kan waktu you? Ada kek ada lah. kek. Ada dessert, ada muffin. Kan. So macam-macam ada, jangan risau untuk korang semua. Menu selalu berubah. Dia setiap bulan berubah. Yes. Jadi untuk korang semua tu, rasanya korang, saya faham kadang-kadang ada beli tiket last minute, kawan belikan tiket tak reti buat online, kawan tak order. Betul, saya faham sangat. Tapi nasihat saya satu lagi, sebelum naik flight makan dulu. Saya selalu fikir, tak tahu lah myth ke apa bang, kalau naik kapal terbang, sebab saya tengok macam kalau abang bawa kita panggil kopok tu kan, bila bawa kopok, dia punya plastik tu akan mengembang kan. Sebab tu saya rasa, sebab tu saya kembung perut bila saya naik flight. Sebab perut saya kosong. Salahkan air pressure je lah. Air pressure. So saya terus makan. Sebelum flight, penuhkan perut dulu. Okay. Sekarang kita punya persoalan topik yang seterusnya lah, kita nak educate pasal tempat duduk. Abang punya soalan kan level bang. Tempat duduk ni pun satu hal. Ada tempat duduk ni ada yang beli. Ini segmen komplain ke segmen educate lah? Dia dengan komplain kita boleh educate. Daripada komplain tu kita educate. Tempat duduk ada yang dibeli, ada yang diberi, macam tu saja. So random. So bila you tak beli seat tu, apps tu akan bagi random seat lah kat mana-mana. Kecuali kalau low cost dia ada hot seat apa semua kan. Itu pun ada 2-3 row, itu pun you boleh pilih. Kalau you boleh pilih kan. Yang hot seat tu you pilih nak nombor 1 ke, you nak dekat tingkap, dekat sayap tu, dekat window hatches tu kan. You boleh pilih. Hot seat tu you kena beli. And then kalau you tak beli, dia campak lah kat mana-mana, kat belakang ke kat depan ke. Then timbul permasalahan yang selalunya lah bila ada family,
ataupun pasangan yang diorang tak beli, tiba-tiba pasangan di 26, dia punya pasangan berada di seat 21. So saya nak educate kat sini, better belilah kalau you all berpasangan ataupun dengan family. Kalau nak duduk sama-sama, better beli. Tapi saya tak tahu saya nak educate ke apa. Saya nak cakap, kalau ada orang minta awak tukar seat sebab duduk pasangan dia, tolong jangan bagi. Tak tahu lah. Saya berpendapat macam tu. Sebab saya rasa, sebabkan you bagi, sebab itu benda tu diorang tak nak selesaikan masalah diorang. Sebenarnya by right procedure pun tak boleh. Tak boleh. Because everything nama-nama you dalam manifest. Kalau apa-apa terjadi, we refer to the nama dalam manifest. Okay, this is nama dia ni, passenger ni. So, you know that's more of an emergency situation betul. Lah. Tapi kadang-kadang kita tutup mata je lah. Kalau boleh, selagi tidak mengganggu orang lain, kita... Itulah macam saya punya pendapat adalah, kalau macam saya duduk kat seat 16A, wife dia duduk 16B. Lepas tu dia minta saya tukar tempat duduk sebab dia duduk sebelah. Saya punya pandangan adalah, you jangan benarkan. Sebab once you benarkan, dia naik flight lain, dia akan cakap, kat Malaysia ni kau minta je tukar, nanti dia akan tukar. Faham tak? You start budaya tu tau. Sebab it's happened flight I sebelum ni dengan airline tu dia minta tukar dan orang tu bagi, dia cakap orang tu bagi, padahal dia tak minta dan orang tu tak bagi. Tapi saya tengok orang tu macam tak apa, saya boleh duduk situ. Bagi saya macam you pay for that seat, kenapa you tak pilih flight lain yang wife you boleh duduk? Saya tak faham banyak. Apa saya tak boleh nak teruskan budaya yang minta tolong. It's easy. You ada duit, you tengok yang mana you pilih. Tak ada flight ni, ambil flight yang berikutnya. Mudah. Yes, that's why pada saya betul apa yang Sikit cakap. But then on the cabin crew punya POV, diorang berada situ untuk bagi keselesaan. By right, diorang tak perlu pun cakap. Dia tak perlu pun cakap. Dia hanya perlu cakap, cik, itu cik punya hal, settle lah sendiri. By right dia boleh cakap macam tu. Dia tak boleh campur pasal kau nak tukar seat, kau cakap sendirilah dengan passenger tu. Itu by right dia boleh cakap macam tu. Betul? Tapi knowing cabin crew kan, dia ada soft spot dia. Kalau orang tu minta dengan baik, Cik Zarul, bagi nama pula saya, Cik Zarul, boleh tak saya dengan wife saya lupa nak beli seat sebab gagang masa semua. Kalau macam tu, saya cuba jugalah bertanya. Saya cakap kat dia, saya tak janji kalau orang tu nak tukar, saya boleh tukar. Kalau orang tu beli seat dia, saya tak nak cakap apa. Kalau orang tu dah beli seat dia, tak nak cakap apa lah. Memang tak boleh buat apa. Nak tak nak, even you terpaksa berpisah 3 jam, 4 jam dengan wife you dalam flight tu, terpaksalah berpisah kan. Apa yang boleh saya lakukan, mungkin kalau saya jumpa lagi seat kosong, couple seat di mana-mana dekat dalam tu, cik boleh pergi dekat area 25A, 25B ada kosong. Kalau cik okey, kena ke belakang. Boleh? Kalau boleh, okey lah, bag you kat atas ni biar je. Nanti hilang pula. Ada setengah tu pula nak bag boleh tak? Nanti you punya experience tukar seat. So far my experience, I tak pernah ada lah yang sampai suruh nak tukar bag tu. Sebab memang so far I punya passenger semua memahami lah juga I punya condition kan. But tapi macam like ada seat kosong tu, okay, you nak tukar, you boleh tukar kat tempat kosong tu. Tak apa, it doesn't matter. Dia kalau tukar pada seat mahal ke murah, dia boleh? Boleh, tak boleh. Boleh pula. Tapi kalau seat murah ke mahal tu memang tak boleh lah. Macam mana sebenarnya korang suruh dia beralih tempat? Apa skrip dia yang diberi? Macam encik kena excuse me sir, I'm sorry but you're not seated in the hot seat. Can you please return to your seat? Lepas tu orang kata, tapi why not? Tak ada orang. Rugi. Saya tahu, tapi ini polisi AirAsia. Okay, this is another point. Kadang-kadang bila you bercakap dengan orang macam ni, passenger yang kadang-kadang very difficult, you kena cakap dengan cara tone berperi kemanusiaan, ikut dia punya vibe. Kalau dia cakap macam tu, you guna tone yang sama. Because sometimes bila you cakap macam as a flight attendant, as a model flight attendant, macam robot, I'm sorry, dia lagi nak melawan. Betul. So what I do, walaupun ni tidak digalakkan as a flight attendant, flight crew, is what I do is kadang-kadang dia cakap, kenapa ada? I tak tahulah bos, ini memang polisi AirAsia. Kalau I kasih je, tapi tak boleh lah, I bertugas lah sekarang. They will understand. Kan. Aku rasa itu bahasa dia. You guna bahasa dia. Kalau saya memang nak bagi,
you use the language they use. Lepas tu diorang selalunya because you dah connect on a level yang you pecah that image macam you ni memang flight attendant robot kena ikut tengah tak. Maksudnya you Scripted pun kan. Scripted, correct. Sebab saya tanya macam tu bang, aku macam masalah aku cerita. Bang jangan buka wawasan. Airline yang ada satu airline ni, saya beli seat second row. Okay. Second roll. Nanti saya rasa saya nak educate kru kot. Boleh lah ikut Atif. Second roll. Dan saya tahu harga dia adalah RM47. Yang depan adalah RM47 juga. Okay. Kemudian dia ada belakang yang berikut-berikutnya. Okay. Waktu saya nak beli tiket tu, roll depan sekali penuh. So saya kena beli second. Nak jadikan cerita, bila masuk dalam kapal, roll depan kosong. Okay. Depan kosong. Alright. Nombor 5 kosong. Abang tahulah airline mana kan. Okay. Nombor 5 tu kosong. So saya nombor 6. Okay. 4 atau 5. Saya nombor 6. Jadi saya macam kita hormat. Sebab saya tak tahu bila passenger tu nak masuk last minute. Bila pintu tutup, saya layak tak pergi ke depan. Okay. Tapi saya tak ada kepentingan nak pergi depan. Saya okey je duduk kat mana-mana. Janji tengah. Tu yang saya cakap. Kalau dekat kau ada row wife 6 kau nak suruh pindah, aku tak pindah sebab seat aku tengah. Kau duduk row 6. Row 6. Lepas tu dia depan. 6 ekor. Ingat? Yes. 6 ekor. Kau macam tahu si aku lah. Kau dapat kata kat tengah? Ya. D, E, F. Dia boleh belah sana. Kenapa macam mana kau tahu belah sini? Ada spy ni. Aku dapat agak je. Aku dapatkan kau. Aku dapat rasa. Okay. Lepas tu 16 apa tahun yang tu. berlaku adalah ada orang terus pindah ke hadapan waktu dah take off. Siapa yang pindah ke depan? Passenger belakang. Passenger belakang Tak kau? belakangku, belakang sikit. Dia suka hatilah. Yang abang tu betul-betul belakangku. Dia pindah juga ke depan? Dia pindah ke depan. Row 5 tu? Lepas tu roll yang ke-7 atau ke-8 rasanya 3 orang anak beranak daripada luar negara pindah ke depan juga. So 4 orang pindah depan. Okay. Kru datang, Cakap apa? angguk lah. Saya rasa macam come on. Faham tak? Kau tak happy lah dia orang pindah? Tak happy. And then cara dia handle adalah seolah-olah macam sebaik kau tak payah bagi orang beli-beli seat. Faham? Sampai you tak boleh nak suruh, excuse me, ini yang dah bayar dan designated, you pindah ke sana. Actually, you know what we do as a crew dulu? Sebab kalau seat tu row tu kosong Kru ni baik sangat. What we do, time I fly dulu, kita akan jatuhkan the table, the meja tu, kita jatuhkan blok, siap ikat tali Kau kelidah dah pecah tu lubang ni. kita ikat tali kelidah tu kat seat, so tak ada orang boleh duduk kat sana. Diorang nampak macam okay, seat block. Tapi not everybody do that. It's not even, itu bukan procedure jugalah. It's just something. Tapi bagi saya it's unfair lah. It's It's unfair sebab saya tahu ada passenger kat situ. Rasa 6 orang tu tak jadi flight aku. Dia tak jadi naik flight tu. Mungkin lah. Dia mungkin naik flight tu. Mungkin juga weight distribution. Maybe, I don't know. Maybe take off landing weight distribution. Dia nak kena kosongkan tempat tu. depan tu. I'm not sure. Betul. Tapi Betul. bila dah take off kena tanya mungkin captain pula. itu captain Pilot. punya side lah. Tapi ada pernah cakap ada cabin crew mengarahkan all passenger duduk tempat masing-masing. Ya, betul. Hanya boleh pindah selepas take off. Dan Betul. ini ada confirm daripada captain, memang cakap itu untuk for weight distribution masa take off. Betul. Pernah juga kalau flight tu agak kosong, captain akan suruh pindahkan, okay, row ni boleh tak pindah belakang sekali untuk take off dan landing. So that itu untuk berat, untuk mengukur berat kapal Saya terbang. pernah jadi bang flight macam tu lah, captain minta. Okay, ya betul kan? Tapi tak tahulah ia melibatkan seat yang dibeli ataupun tidak, itu saya tak pastilah kan. Tapi itu perkara macam tu saya setujulah sebab dia membantu untuk menyelamatkan kita. Bukannya kau la kau pergi depan. Tapi macam si Atif cakap apa tadi yang kita belah letak chair table tu semua. Taktik selalu tu. taktik tu cabin crew buat macam tu sebab itu seat cabin crew rest. Cabin crew rest area. Memang seat tu memang kosong. Belakang sekali on the starboard side. Lalu itu tempat cabin crew rest, which is makan apa kat situ.
Tapi bila tak letak macam tu, tak block, akan passenger duduk kat situ. Dah duduk terlentang dah. Bila terlentang dia tertidur dah pun. Bila dah tertidur, kita susahlah nak kejutkan dia. That's why kita block awal-awal. Masa dah belum passenger masuk, kita dah block cepat-cepat. Betul. Tapi itu memang untuk kita orang, untuk cabin crew. Tapi macam Atif cakap tadi tu, skill dia orang untuk menghalang dari passenger untuk duduk di situ because of weight distribution bla 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 semualah kan. So kalau korang ternampak benda tu, maknanya korang faham lah sekarang kan kenapa cabin crew block seat tu atas sebab-sebab tadi yang cakap tadi, reason cabin crew punya area seat crew rest dan juga weight distribution apa semua. Ya, dan saya ada soalan sebenarnya sebelum saya bercuti hari tu. Saya mesej Abang Zarul. Abang Zarul, ingat tak seat nombor berapa tak ada window? Sebab saya naik kapal terbang, naik kapal terbang tu. Seat kapal 77 ke? Aku tak tahu. 737 73 lah. 73. Mungkin Airbus lain kot. I'm not sure. You ingat? Airbus ada? Ingat lah. Tak ingat Tak ingat. Sebab saya ada Google hari tu. Okay, abang terus cakap dulu bang. Masa aku lupa bang, boleh ingat. I'm not sure. I think 10 somewhere rest. Yes, betul. 10. I think aku nak cakap tadi 9. 9 atau 10, yes. 9 dan 10 sebab kan? dia separuh, 10 akan dapat separuh, 9 tak ada. Yes. So itu pun salah satu anda semua kena tahu aircraft dan kapal jenis apa yang beroperasi untuk flight tersebut. Tapi tu kita merancang je lah. Kadang dapat kapal lain kan. Tapi kalau 737 atau Airbus bahagian tu, Google dulu, tengok kapal mana. Untuk Malaysia Airlines, diorang ada detail kapal tu, seat tu ada window, tak ada window, no window. Diorang ada tulis. Setiap kali anda beli seat tu, dia akan letak description apa kelebihan seat tersebut, apa kekurangan seat tersebut. Jangan beli sebab ada orang anxiety semua ni, dia tak boleh tak ada window. Betul. Tiba-tiba dapat seat tu tak ada window, flight penuh. Kau nak minta tukar. Orang memang tak nak lepaskan lah window tu. Betul. So lagi satu pasal recline. Yes, recline, chair table tak ada. Apa semua tu actually boleh tengok kat YouTube. Kadang-kadang YouTube airline, YouTube yang review pesawat, review flight apa semua ni ada some dia kata okay, ni Singapore Airlines row 35F. Dia punya leg room besar pasal you dekat tepi pintu. I remember dulu 747 MAS dulu dekat door 4 row 47 or 48 I ingat. Itu dia punya room, leg room dia pun ya Allah Masya Allah, dia memang besar lah. Tapi korang kena ingat bila berada dekat pintu, you tak semua orang boleh duduk kat pintu. Kanak-kanak tak boleh. Betul. Orang tua tak boleh. Orang upaya, kelainan upaya pun tak boleh. Dan wanita mengandung pun tak boleh. Kalau anda awak sendiri tak nak setuju, awak boleh minta tukar tempat. Betul. Betul. Begitu juga same to window hatches, hot seat tu. Hot seat Asia tu tak semua orang boleh duduk kan? Betul. Yang ibu mengandung ni tak jual kan? Kalau macam mana dulu? Actually ibu mengandung jual, cuma I think above 34 bulan yang tak boleh. Dia duduk kat window seat. Window seat memang ibu mengandung tak boleh kan? Tak boleh. Kalau it happens tiba-tiba ada ibu mengandung yang beli seat kat situ. Ada Pernah, dan kita kena paksa dia pindahkan lah. Sebab sudah masa diorang beli tiket hot seat tu, di pintu kecemasan tu sudah ada syarat dan terma. Dah ada dah? Dah ada syarat dan terma. aku So kita boleh always kan refer balik syarat dan terma. Okay, you dah nampak ini adalah peraturannya, you telah melanggar peraturan ni, jadi kita terpaksa pindah awak. Nak ke tak nak, kena pindah lah daripada situ. Ini isu keselamatan, bukan keselesaan dah. Betul. So tapi hot seat tu tak boleh recline kan? Tak boleh. Sebab apa? Sebab apa? Sebab adalah tujuan keselamatan juga, bukan keselesaan. Sebab kalau berlaku sebarang kecemasan, orang tu tengah duduk relax, tidur recline macam tu, pintu tu nak keluar emergency tu. Dia tengah tidur. Untunglah kalau dia tidur. Kalau dia tidur terus tak bangun, engkau pula ada kerja nak tegakkan kursi dia pula. Go jalan. Tak boleh. So dia tak boleh recline. Tapi rasa macam rugi tak boleh recline. Okay, itu sebabnya. Sebab okay, ini kita refer bawa pemerhatian korang dekat pesawat Airbus 320 AirAsia. So tengah-tengah tu yang ada headrest merah tu, dekat situ ada satu tingkap, diorang panggil window hatches. Ada 4
4 biji, which is VDHS tu boleh dicabut dan dikeluarkan during emergency, dan passenger akan keluar melalui tingkap itu ke sayap dan terus terjun keluar. Itu dia punya flow. That's why window hatcher dia punya table apa semua nak reclining semua tak boleh, untuk bagi supaya laluan tu lebih luas, seluas yang tak ada mungkin. halangan. Tak ada halangan. Tidak ada Dan halangan. kepada yang menolong apa kami saja. membuka itu tersebut, ingat campak pintu tu kat luar. Kalau campak Jangan kat campak dalam, dalam. sama je lah. Betul. Macam orang tu tengah Terantuk pula kan. Okay, next. berat jugalah benda tu bang. Okay, Betul. next ialah pasal nak take off, nak landing, kenapa kena tutup handphone, Alah. kenapa kena sit upright, kenapa buka window, kenapa seat belt sign on, tak boleh pergi toilet, tak boleh berdiri pergi merata-rata. Okay. Alah, saja So, saja. silakan. Saja je. Silakan Tak ada bagi tahu, kerja. educate sikit. Okay, you bagi tahu kenapa sit upright. Okay, sit upright seperti kita cakap tadi macam bila kita tegakkan kerusi tu, kita memberi ruangan yang lebih kepada orang di belakang, seat di belakang, supaya kalau ada kecemasan, mereka perlu bangun dan terus lari, tidak ada halangan. Kalau bayangkan seat tu ke belakang kan, kita pun yang badan besar macam saya ni, nak bangun tak boleh, kan? So itu antara salah satu sebabnya. Nombor 2, tingkap perlu kita buka sepenuhnya supaya kita sendiri sebagai seorang penumpang dapat melihat di luar macam mana keadaan di luar, kalau ada apa-apa kecemasan ke ataupun ternampak sesuatu yang tidak abnormal, report kepada kru. Lepas tu lagi apa lagi? Meja makan juga disimpan oleh sebab yang sama, kerana perlu ruangan yang cukup untuk kita bergerak pantas. Apa lagi? Okay, lagi satu, bila waktu malam, during take off and landing, kenapa perlu lampu kabin dimalapkan? Okay. Ini best. Okay, sebabnya, you tengok mata kita sebenarnya, dia ada kena dengan mata ataupun kornea mata kita, retina ke kornea, I don't know lah. Bila mata kita ni, dia dilatih, kalau di dalam terang tiba-tiba gelap, kita akan jadi buta sekejap. Mengambil masa. Mengambil masa untuk dia adjust. Ambil cahaya-cahaya mana yang ada untuk bagi kita nampak. Bagi nampak balik. Penumpang ingat, dia kasih selesa. Bagi nak tidur. Nak kasih tidur That's why bukan. kita kena buka tingkap and then tutup lampu. So bila mata kita dah adjust dengan luar punya kegelapan. Tahap light. Level of light. Sebenarnya bukan saja luar, tetapi yang paling penting di dalam kabin. Sebab kita tak tahu kalau kecemasan lah, touch wood lah, kecemasan kita landing, tiba-tiba tak ada bekalan elektrik pula. So kita punya mata sudah adjust dalam suasana ataupun keadaan kegelapan di dalam kabin. Dah ready. Tak adalah tiba-tiba ada lampu tiba-tiba gelap. Lepas tu sambil tu dalam berapa 10 saat cari-cari, tak ada. Okay, macam Japan Airlines tu, bila dia tak ada lampu, dia memang current memang tak ada, elektrik memang tak ada. Cuma yang ada supply ialah logo lambang keluar. Lambang keluar tu, whatever it is, dia akan menyala. So keluar je, pintu keluar, dekat keluar exit sign tu akan keluar menyala. Yang tu je yang akan menyala. Dan the rest, kalau ada asap lagi macam Japan Airlines tu, asap lagi apa semua, akan ada garis keluar, garis keluar apa semua tu. Betul. So itulah bila kena tunduk tau. Mata kita nak kena adapt dengan semua cahaya-cahaya tu semua. Itu kenapa kita dim the light during take off. Setiap peraturan ada sebabnya. Bukan sengaja. Must be a ngaja. reason. Kan bila cabin crew cakap tu lampu ikut arah apa dan tunduk. Jangan korang tak faham pula. Tunduk kenapa? Bukan nak tunjuk hormat. Kerana asap kan di biasa atas. kat atas. Selagi dia belum penuh, kalau penuh dia pergi bawah. Betul tak? Korang bakar-bakar sampah, asap naik mana? Atas. So dalam kapal tu dia masih lagi di atas. So kita tunduk lah kan, kita atas, kita sedut lah karbon dioksida tu. So korang kena tunduk, jalan pelan-pelan. Ni lagi satu, bila flight malam, let's say 2 jam atau 1 jam setengah punya flight dari Kuching ke KK, lepas habis tutup lampu, gelap. Lagi 30 minit kot, setengah jam nak landing, buka lampu. Kenapa kita buka lampu? Kenapa abang? Ini saya bagi tahu. Kenapa kita buka lampu? Sebab kita nak make sure passenger semua bersedia untuk landing. Dan kalau boleh, you daripada tidur, you berjaga. Sebabnya better you berjaga. Better you alert. Dari
kita ambil contoh Japan Airlines tu, just imagine kalau you tengah tidur. You akan macam betul. Tak tahu nak buat apa tu. Kan? That's why I amalkan kalau aku punya style, kalau nak landing, make sure aku tak tidur. Sebab selalunya penumpang ingat like lepas tu malam tutup lampu dia ingat nak tidur. Itulah. Penumpang ingat time turbulence adalah time yang paling berbahaya lah. Time flying kan, tapi tak, sebenarnya take off dan landing adalah itu paling berbahaya. Dua masa yang sebab risiko tinggi. Ikut statistik mengatakan kebanyakan kemalangan udara berlaku take off and landing. Dan terbaru ni pun during landing juga. Time turbulence jangan takut. Turbulence nothing. Dia tak ada. Paling pun dia akan zoom. Dia jatuh sekejap je. Sekejap je. I pernah ada my flight 3 tahun lepas, 4 tahun lepas kot. Oh ya. Yang Air Asia Indonesia. Tinggi tak? Tapi jatuh tinggi. Itu satu je. Tapi yang lain kalau korang baca news, semuanya take off atau landing punya kemalangan. Sebab itu memang time-time yang crucial. Yang El Nina pun is landing time, everything. Sebab tu saya cakap, macam Abang Zarul cakap tu, memang korang eloknya janganlah tidur kan. Sampai dah pun pemandangan, tengok sikit macam mana Kuala Lumpur, dengar suara kapten nak landing tu. So korang tahu apa yang korang perlu lakukan dan apa yang jadi kat situ lah. Dan saya nak share pasal telefon tutup ni bang. Tutup telefon ni, saya sama je macam korang. Sama apalah, mana ada ni research menunjukkan yang telefon ni mengganggu sistem pesawat. Waktu tu saya jadi cabin crew tau. Tapi kita ikut arahan lah, tutup handphone. Tapi saya ada pengalaman saya satu dekat Bandung bang. Kenapa? Dah nak take off, ingat waktu take off lagi. Dah nak take off, kapten bagi arahan tak jadi take off, kena buat taxiing satu lagi keluar kat situ. Kerana navigation the machine kapten tu tak dapat detect. Dia kejap ada, kejap hilang. So memang dapat detect daripada passenger nak ucap selamat tinggal, nak pergi ke Malaysia. Dia punya teks masuk ke dekat cockpit? Dia buka handphone. Dia dah nampak GPS dapat, kenapa ada ni? Hai sayang. Dia buka handphone. So kapten terus suruh leading buat announcement, sila tutup semua handphone dan kami kena buat one round check. And then semua everything okay, dan baru take off. Waktu tu baru saya percaya yang memang buka handphone ni bukan mitos bukan mitos. So jadi kat saya satu flight. Sampai kena buat announcement, kita kena check semua orang tutup handphone. First hand experience. To be play safe lah, kita tutup je lah handphone. Tutup je lah. Sekejap during take off and landing tu especially. Then after that you buka flight mode, should be fine. Sebab sekarang pun ada airline tu pun dia kena connect wifi untuk tengok TV apa semua sekarang kan. That's why during take off and landing je. Take off and landing je cukup. Tahan sekejap lah 10 minit tu untuk nyawa anda sendiri. Janganlah pergi melancong jauh-jauh kalau dah tahu tak boleh tinggal handphone tu. Pergilah Johor je. Kita habis dah untuk topik ni. Kita dah masuk segmen ketiga. Selepas ini. Kalau nak tanya ni, adik subscribe dah ke YouTube channel Abang Zarul. Keep supporting lah Abang Zarul deh. Lepas tu, subscribe dah ke tu? Kalau tak subscribe, pergi sekarang deh. Okey lah. Sambung tengok video Abang Zarul. Okey, bye. Okey, kembali ke Audiosia. Borak dalam Geli. Kita bersama Atif Zul. Kita sudah habis topik kita bercakap pasal nak educate pendidikan aviation. Hari ni podcast pendidikan kita buat so kita harap sedikit sebanyak bagi input manfaat lah kan, at least korang dapat knowledge baru. Cita-cita saya nak jadi seorang instructor dekat AirAsia tak jadi, tak apalah, saya jadi instructor dekat Borak dalam Geli. So sekarang you buat apa? I mean, tell me what you doing now. I'm not doing anything. So what I do, orang kata buat apa? Kalau kita nak cakap kita jobless kan, cakap freelance. Betul lah. Aku cakap, bang, aku pakai freelance bang. Ada kerja ke bang? But aside from that, what I do is also I do part-time singing, nyanyi, events and all that stuff. So that's what I've been doing for since 2017 lah. Aside from that, I also time tu I kerja dengan my auntie. We had like, dia tengah buat her own product and I just join her lah. But then orang tanya, tak nak fly lagi ke? Tak nak.
Flying has never been I punya passion. Sebenarnya I fly pun sebab time tu I tak ada arah tuju. Faham. Dan I Jadi did it terus in- tak ada arah tuju pula sekarang ni. Betul. Tak I apa, very tak apa, honest tak dengan apa. my viewers. Diorang tahu cerita-cerita I. Diorang tak terkejut semua ni. So kira merajuk lah. Sekarang ni Merajuk dengan aviation. aviation, Tak nak fly lagi ke? Tak nak aku. Ground No, thank even you. even Bye-bye. ground handling pun tak nak lah. No. Kalau korang nak jadi flight attendant, I advise you to do it when you're young lah. I ni sekarang dah 34 dah. Boleh Okay. lagi lah. Airline mana Tak terima larat. lah. Aku tak tahu. Itu boleh, tak larat. Dulu My Airline terima. Dulu lah, sekarang My Airline. I think Singapore Airlines still terima lah 34. Ya ke? Ya ke? Whatever lah kan. Okay. Kita pun sudah menghampiri garisan penamat kita. Kita sudah biasa kita Ke buat kelas kita hari ni. Macam mana pensyarah? Kita kena buat apa sekarang ni pensyarah? dia kata, mungkin nak jadi pensyarah. Maybe macam Ramzan ke, you jadi instructor ke whatever. Religious. Tapi sebab jadi instructor senang juga pasal you cuma pergi ambil this TTT, train the trainer punya course, HRDB ke apa, HRDB ke apa daripada ni. Dan sebab you ada kelulusan as leading ataupun senior flight attendant, you boleh jadi instructor. Oh really? Dia perlukan bukti macam you punya flying. Itu je lah. Mungkin boleh kerja dekat CAE ke, Tak who payah lah. knows. I dah give up lah. Okay, dia give up. I move on lah. I move on with my Okay. life. Hidup tahun depan. Okay, whatever it is, terima kasih Terima kasih banyak Sama-sama. Thank you kesediaan for anda. inviting me. Thank you for inviting me. atas perkongsian, which is hari ni kita topik dia sebab dia start dengan educate passenger dekat TikTok dia, so kita buat lain sikit lah dengan Atif. So tak adalah sentiasa asyik benda yang sama kan, je. kita kelainan. Tetapi jika anda nak lagi Atif, mungkin nak tahu kisah seram dia lagi ke, kisah Ada. dia bertumbuk dengan siapa-siapa lagi Oh, kena dekat- cekik. I kena cekik. Mungkin boleh komen dekat ruangan bawah, bang, saya nak Atif one more episode. One more time. Tulis. Pernah kena cekik, Tulis. turbulence, Betul. mangkuk jamban terkeluar, macam-macam. Banyak lagi. Korang komen dekat bawah. Kehidupan dia penuh drama. Sebab Banyak kita drama. dah tak ada SD card dah, tak muat dah SD card dah penuh. Sejam setengah dah SD card kita ni, maksimum sampai jam 40 Lawak-lawak minit je. bodoh sikit tu you edit lah keluar. Tak boleh dah sebab dah tersumbat dah. Memang nak kena stop. So korang kena request lagi sekali, InsyaAllah. Request. Yang penting sebenarnya kita nak ajak artis sekali lagi. nak artis lagi sekali, kita request. Kita dah buat apa untuk Kak Arus. Banyak. Ya. Kak Arus kita buat 2 kali dah sebab request korang. Okay? Yap. Terima kasih. Dan untuk korang semua, segala perbualan di media sosial, jangan lupa hashtag Borak Dalam Geli. Borak Dalam Geli, hashtag podcast Borak Dalam Geli. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih CK. Terima kasih. Like, comment and share. Jumpa lagi di video yang akan datang. Peace. Assalamualaikum. Bye-bye.